Okey, lagi sekali Okey, untuk yang tutorial ni dah buka kita punya Adobe Premiere ni, pergi dekat File, pergi dekat New, lepas tu Sequence. Okey. File New Sequence, tekan ni, selalunya kita akan setkan kepada 1080p yang dekat digital SLR tu. Okey. So sekarang ni kita tak nak pakai 1080p sebab apa, footage yang saya bagi pada awak adalah bersaiz 720. So saya nak you guys ambil yang 720 ni, yang bawah ni ada 720, tukarkan 720 tu, jadikan dia 720 24 frame per second, 24 ataupun 24 yang atas tu, mana-mana pun boleh. Okey, guys boleh ambil yang mana-mana pun boleh. 720p 24 frame per second. Okey dah? Boleh? Okey, right. Once you guys dah ambil 720, tekan OK. Sekarang ni saya nak you guys import you guys punya video video tadilah yang saya dah bagi tu. Import video yang saya dah bagi tadi. Masukkan ke semua. Ada 3 video. Sorry, ada 4 video dan 1 gambar, betul? Ada 4 ada 4 video dan 1 gambar. Alright. Okey. Masukkan ke semua video awak ke dalam kita punya media ni. Okey. Okey. Dah masuk ya semua? Okey. Kalau dah, okey, kita ada satu gambar sunset. Okey, you guys boleh tengok ada gambar sunset kat situ. Lepas tu kita ada gambar green screen one, iaitu gambar spaceship. Green screen tu gambar buaya, dan green yang ketiga tu gambar kapal. Kapal tengah sink lah. Okey. Lepas tu yang terakhir tu kita ada space, iaitu video outer space. Alright, okay. So apa yang kita akan buat hari ni adalah, first kali kita akan buat tutorial. Yang pertama adalah kita nak letakkan kita punya green satu, iaitu kita punya gambar ni, gambar kapal ni ke atas dalam yang kita punya space ni. Kita nak combine kedua-dua ni. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, first kali kita ambil kita punya yang space ni. Ambil space, kita letak pada kita punya timeline. Okay. Okay, kita letak pada kita punya timeline. Okay. Dan make sure dia berada dekat V1 dengan A1. Okay, so masuk dekat tengah-tengah ni lah. So ini dia punya footage dia. Okay, kita akan nampak macam ada outer space lah. Alright, okay. Right. Okay dah? Boleh kita continue? Alright, okay. Okay, ini yang pertama. Ini adalah kita punya bahagian belakang. Okay, bahagian belakang maksudnya video ni akan jadi paling bawah lah dan paling belakang. Okay, so atas video ni kita kena letak kita punya gambar tadi ni, yang kita punya spaceship ni. Okay, so apa awak perlu buat, ambil yang video spaceship ni ataupun green one ni, drag dia, letak di atas video awak tu. Dekat timeline tu letak di atas video space tu. So video tu dia akan bertindih. Okay, kita akan nampak video tu dia macam bertindih. So jadi secara automatically kita dah tak nampak video yang tadi, yang space tu dah tak ada dah. Okay, betul? Kita akan nampak gambar kita, gambar spaceship je. Okay, boleh? Jadi tak? Okay. Alright, okay. Lepas tu, kita tengok pada kita punya timeline ni. So, kalau perasan dekat timeline ni, kita punya yang video space kita ni terlampau panjang. Okay. Dia terlampau panjang. Dia terlampau panjang sampai melebihi daripada kita punya spaceship tu. So, apa saya nak you guys buat? Cuba potong.
potong video space ni supaya dia ngam-ngam dengan kita punya spaceship tu. Okay. So untuk potong, awak gunakan shortcut key dia adalah C for cut. So dia akan keluar macam pisau belit tu. So you letak, nanti ada keluar line warna putih, you tekan sahaja. Lepas tu you boleh tekan huruf V untuk mouse kembali pada mouse, dan you guys boleh tekan delete lah. Alright, okay. So kita punya balance antara yang footage bawah dengan footage atas tu akan jadi sama. Right. Okay, itu adalah first step. Okay. First step yang di mana kita dah letakkan kedua-dua kita punya video ni. Alright. Okay, boleh? Alright. Okay, next. Okay. So sekarang kita dah ada video green screen. Kita dah ada kita punya video yang bawah tu. Sekarang ni kita nak masukkan kita punya effects. Okay. Nak masukkan effects adalah kita nak apply, kita nak buang yang hijau ni. Okay, kita tak nak yang hijau ni, kita nak buang yang hijau. So apa saya nak you guys buat? Okay, siapa yang menggunakan Adobe yang macam saya ni, okay, you guys boleh pergi ke tab effects. Okay, boleh pergi ke tab effects. Bila you guys pergi ke tab effects, dia akan tukar. Okay, dia akan tukar dekat sebelah kanan tu ada Windows yang dia tulis effect. Effect essential, effect sound, Lumetri color, library dan sebagainya lah, betul? Ada kan? Ada Ada tak yang menggunakan Adobe Premiere selain daripada yang Adobe Premiere CC ataupun dia guna yang CS6? Ada yang guna CS6 tak? Dah settle Alright. Ada yang guna CS6 lagi tak? Sebab CS6 nanti dia punya workflow dia berbeza sikit. Saya nak kena explain. Siapa yang gunakan CS6 tolong bagi tahu. Ada guna CS6? Ada yang guna CS6 tak? Okey, tak ada. Ada. Okey. Okey. Siapa yang menggunakan, okay, listen Okey, siapa yang menggunakan CS6, saya nak you guys pergi dekat Windows dekat atas ni. Dekat atas, pergi dekat Windows, you guys cari ada tab nama dia Effects. Okey? Cari tab nama dia Effects. Ada tak? Okey. Bila cari tab ada effects nanti dia akan keluar dekat sebelah kiri. Betul? Tab effect tu. Dia tak keluar belah kanan, dia keluar belah kiri. Ada tak tab effects tu sebelah kiri? Okey. Alright. Okey, daripada situ workflow dia sama Okey. So, kita continue. Once dah keluar tab effects tu, dekat yang sebelah kanan ni, kalau yang CX tu sebelah kiri, dia akan ada keluar effects kat situ. You guys tekan effects, dia ada macam-macam effects. Dia ada preset, dia ada Lumetri effects, dia ada audio effects, dia ada audio transition, video effects, video transition. So apa saya nak you guys buat sekarang ni, pergi ke video effects. Okay, pergi ke video effects, you guys tekan video effects, dia akan bagi you several type of kita punya effects yang kita boleh apply. Okay, kita ada blur, sharpen, channel, color correction, generate image control, immersive video dan sebagainya lah. Okay, so apa yang kita nak tengok betul-betul kat sini adalah satu perkataan yang dikenali sebagai keying. Okay, K-E-Y-I-N-G, keying. Okay, so dekat keying tu you tekan folder keying tu. Okay, dia akan bagi lagi option dekat situ, dekat mana jenis-jenis effects yang kita boleh apply. Dia ada alpha adjust, color key, lepas tu image mate key, luma key, remove mate dan last kali tu ada ultra key. Okay, yang kita nak pakai hari ni adalah ultra key. Okay, so yang pengguna CX6 tu boleh saya tahu awak ada ultra key ke tak ada ultra key? Siapa yang menggunakan CX6 tu
Ada tak Ultra Key? Saya nak tahu dulu. Ada, alright. Okay. So, sekarang ni, kita dah ambil keying ni. Okay, kita dah ambil keying. Okay, kita pergi dekat bawah sekali ni adalah Ultra Key. Okay, sebenarnya dekat setiap software, dia punya terms dia adalah sama. Okay, terms dia sama adalah dia akan pakai keying. Okay, ini adalah terms untuk semualah. Mana-mana software dia akan pakai keying sebagai dia punya main terms. Yang dalam-dalam ni Lumetri ni, ImageMate dan sebagainya, ini adalah optional. Software ni saja yang ada. Software lain ada setengah-setengahnya dia terus pakai keying, dia akan terus hilangkan hijau. Tapi disebabkan kita menggunakan professional punya software, so dia bagi lagi extra, okay, function kepada kita punya apa editing, yang di mana ada benda yang kita boleh adjust, yang ada benda yang kita tak boleh adjust lah. Okay. Alright, ada macam for example yang software yang kita pakai hari tu, iaitu software apa, Filmora. Filmora pun ada green screen, tapi dia tulis tu green screen. Dan bila kita tekan green screen tu baru dia ada perkataan keying. Okay, so dekat sini kita boleh keying lah, kita boleh key. Okay, so apa saya nak you guys buat, pergi dekat perkataan Ultra Key yang bawah sekali ni, ambil Ultra Key tu, drag dia, letak ke dalam kita punya video yang green one tu. Okay, letak di dalam video green one. Okay, dah letak video dalam green one? Dah letak dalam video green one awak tu? Okay dah. Bila kita dah letak dia memang tak ada efek apa-apa lagi sebab kita tak buat adjustment lagi. Dia memang tak jadi apa-apa pun? Memang tak. Memang tak jadi apa-apa sebab kita belum buat apa-apa adjustment lagi. Alright? Okay? So kita baru masukkan je kita punya effects ni ke dalam kita punya ni. Sekarang ni barulah kita nak alter. Okay. Pergi kepada sebelah kiri awak ni, sebelah kiri screen. Dekat atas tu kita ada effect control, source green screen, video clip, lepas video clip, audio clip. Lepas tu kita ada Lumetri scope. Sebelum Lumetri scope tu dia tulis effect control. Okay? Ada tab effect control. Tekan pada tab effect control tu, bawah dia ada satu master, ada satu sequence. Okay, ada master, ada sequence. So apa saya nak you guys buat, tekan pada sequence. Okay, bila tekan sequence dia akan keluar this option lah. Kita ada motion, kita ada opacity, kita ada time remapping. Lepas tu ada satu tu dia tulis Ultra Key. Yang lain ni awak boleh collapsekan dia. Okay, boleh tutup. Yang mana lain terbuka opacity ni awak boleh tutup. Kita nak fokuskan pada Ultra Key sahaja. Okay. Yang untuk CX tu ada tak macam ni? Macam saya punya ni. Cuba tengok dekat atas-atas tu. Dia mesti ada effect control punya tab. Okay, alright. Okay, semua orang ada ni yang Ultra Key ni? Alright, okay. So, bila kita dah ada Ultra Key ni, okay, benda ni yang paling crucial yang kita nak kena tahu. Okay, kalau perasan, dia ada gambar bulat, petak, lepas tu ada gambar pen. Lepas tu kita ada output. Output tu maksudnya macam mana kita nak ada display. Bawah tu ada setting. Okay, bawah setting tu kita ada key color. Okay, key color ni lah yang kita nak key. Key tu maksudnya kita nak buang color. So dalam software profesional seperti kita gunakan Adobe Premiere Pro, kita gunakan Final Cut Pro ataupun kita gunakan DaVinci Resolve, kita boleh key dua color secara standard. Dua color tu adalah bermaksud satu color berwarna hijau, satu lagi color berwarna biru. Okey, kenapa dua color ni? Sebab dalam badan manusia kita tak ada color yang berwarna hijau pada kulit kita dan kita tak ada color yang berwarna biru pada badan kita. That's why kita boleh key guna dua color ni. Ini memang standard worldwide pakai. Okey. Tapi disebabkan bila teknologi makin lama makin maju, diorang dah buat optional adalah di mana kita boleh key apa jua jenis color yang ada.
Kalau awak background awak warna pink boleh, background awak warna coklat boleh, background awak warna ni, okey. Cuma make sure subjek awak tu tak ada colour yang kita nak key lah. Kata macam for example awak berdiri di belakang wall yang berwarna coklat. So awak nak buang wall warna coklat, awak nak ganti dengan gambar air laut ke ataupun ganti dengan Dubai. Okey. Okey. Tapi disebabkan kulit awak tu hampir sama warna coklat dengan dinding tu, so nanti bila awak hilangkan, hilanglah sekali dengan awak hilang sekali. Okey. So dia tak ada masalah. Boleh. Okey. So macam mana kita nak hilangkan hijau tu? Okey. Dekat key color tu, hujung tu kita ada satu gambar color picker. Okey, ataupun gambar apa kita panggil eyedrop. Okey. So klik pada eyedropper tu. Okey. Bawa eyedropper tu dekat skrin awak tu dan awak klik je. Nanti dia terus hilang. Jadi tak? Right. Kita tunggu lagi kot. Ada siapa yang tak jadi? Siapa yang tak jadi boleh tak? Ada siapa-siapa tak jadi? Semua jadi? Semua jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi? Alright. Okay. So, secara kasarnya, okay, ini bukan secara outputnya okay. Secara kasarnya kita dah hilangkan warna hijau. So tinggallah kapal terbang kita dengan belakang tadi yang kita ada space tu lah. Okay. So bila awak play awak punya video nanti, awak akan nampak macam kapal tu berada di outer space. Dia melekat macam kita shoot ataupun kita record benda ni sekali. Betul? Alright. Okay. Itu secara kasarnya. Tetapi bila kita buat dalam production ataupun dalam filem, diorang akan buat sedetail-detail yang boleh. Sedetail-detail yang boleh kerana apa? So, apa bila kita tengok kat panggung wayang kita bersaiz besar. Okay, larger scales. Size 4K. So apa kesilapan yang orang nampak pada kita punya editing, orang akan tahu. That's why dalam filem, editing adalah paling crucial bila bermain dengan VFX. Sebab VFX ni akan tentukan orang nampak real ke tak real apa yang kita cuba tipu benda tu. Alright? Okay? So, kita nak buat kerja dengan lebih detail sedikit lah. So, apa kita akan buat? Okay? Kalau pergi dekat yang screen ni, okay, awak akan nampak ada satu perkataan feed. Betul? Ada tak perkataan feed? Okey, tekan feed tu, cuba naikkan sampai 200. Okey. Naikkan sampai 200. Lepas tu cuba tengok kat kapal terbang awak ni. Kita punya ni lah. Kita punya space shuttle ni. Kapal terbang kita. Okey. Right. Okey, kalau perasan, dekat dia punya tepi-tepi ni, keliling tepi ni ada satu line. Line warna putih. Nampak tak line warna putih ni? Okey. Ini adalah line yang tidak logik lah. Maksudnya tidak logik, sepatutnya tak ada pada kita punya kapal. Dan dekat atas ni sebenarnya ada warna hijau. Okey. So kita nak buang yang warna hijau ni sikit supaya akan menjadi lebih detail lah kita punya kapal kita. Alright. Okey. So kembali semula kita kepada sebelah kiri ni yang kita punya effect control ni. Alright. Okey, kat effect control ni, awak perasan tak bawah daripada perkataan key color tu kita ada lagi 4 option. Matte generation, matte clean up, spill suppression dan juga color correction. Okay, so saya akan terangkan satu-satulah. Okay, yang first kali kita ada matte generation. Matte generation ni adalah kita nak adjust kita punya mapping tu, kita punya matte yang kita dah buang ni, yang ni tinggal yang ni, supaya dia ngam ke tak ngam. Okay, kita boleh naikkan transparency, kita nak tebal ke tak tebal. Kalau macam for example, kalau saya jadikan transparency 100, dia terus hilang. Kalau saya naikkan balik, habis dia akan jadi balik. Okay, that's why dia dah set kat situ kepada 45. Okay, 45 ataupun 40. Okay, yang mana bersesuaian. Highlight, shadow dan semua samalah. So this one kita boleh play around. Tapi untuk kali ni jangan sentuh. Yang kita nak sentuh sekarang ni adalah yang dekat made clean up. Okay, you pergi dekat made clean up ni.
you guys akan dapat 4 lagi option, iaitu choke, soften, contrast dan juga midpoint. Okey, dekat sinilah yang kita nak adjust line yang ada pada kita punya objek. Okey, so jikalau saya pergi pada choke ni, okey, dan saya tambah nilai dia, awak akan perasan dia punya numbers of yang tu akan hilang. Line up tu akan hilang. Tengok yang ni ada. Okey, ni tak ada. Dia dah hilang. Okey? Maksudnya saya dah buang line warna putih tu. So kita akan nampak kita punya ni clean, betul-betul clean. Okey? So jikalau terasa macam dia agak sharp edges tu, kita boleh softenkan sikit. Okey? Kita boleh softkan sikit kita punya sharp edges tu supaya akan jadi lebih soft. Okey, dekat tepi tu. Okey? So yang lain dah tak payah adjust. So kita akan nampak kita punya ni lebih clean. Okey, berbanding tadi ada line warna putih. Okey? Sekarang ni cuba awak try buat dulu. Hilangkan line putih tu menggunakan choke, lepas tu softkan sikit menggunakan kita punya soften tu. Okey, jadi boleh? Boleh guys? Boleh? Alright. Okey. So bila dah jadi ni, barulah kita adjust balik yang kita punya zoom tadi kepada fit. Tukar balik kepada fit. Barulah kita akan nampak, oh sebenarnya kapal kita ni dah clean sebenarnya, dah jadi cantik. Alright. Okey. Settle Okey, ada siapa-siapa yang tak boleh buat green screen? Tak boleh nak adjust, nak hilangkan green screen tu? Boleh bagi tahu tak? Sebelum saya masuk ke another step. Kalau nanti terlepas jauh nanti susah awak nanti. Ada siapa-siapa tak boleh buat? Tak jadi? Semua okey? Alright, okay. Okay, cantik. Okay, so kita dah adjust, kita dah betulkan kita punya line up tu. So sekarang ni barulah kita tengok balik video kita. So bila kita play, kita akan nampak kapal tu akan berjalan dan dia akan berada dekat outer space. Tetapi kalau secara logik dia memang tak logik. Kenapa? Sebab kita punya outer space tu daripada sebelah kiri. Kita punya kapal tu pula daripada sebelah kanan. Okay, daripada kanan masuk ke kiri. Tak logik. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak flip kapal terbang kita ni. Okay, kita nak flip kita punya spaceship ni. Daripada sebelah kanan, kita nak flipkan dia sebelah kiri. So apa yang boleh buat, pergi balik kepada kita punya tab effects ni. Okay, pergi balik pada tab effects. Okay, scroll dekat bawah. Sampailah awak jumpa ada satu perkataan dia transform. Okay. Sampai awak jumpa perkataan transform. Sama juga yang pengguna CS6 tu tadi, pergi dekat yang effects punya tab tadi tu, cari perkataan transform. Dekat transform tu ada 4 option, crop, edge feather, horizontal flip dan juga vertical flip. Okay, so apa yang kita nak apply adalah kita nak ambil horizontal flip. Okay, horizontal maksudnya dia melintang lah. Okay, so kita nak flipkan kapal terbang kita daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. So apa yang perlu buat, ambil awak punya horizontal flip punya effects ni, drag dan masukkan ke dalam kita punya green one. Okay. So bila kita masukkan kepada green one, automatically kapal kita ni akan berubah arah ke arah yang sinilah. Okay. Ke arah green screen ni. Sorry, ke arah green screen, ke arah sebelah kiri yang akan menuju ke depan lah. So bila kita playback balik, baru kita nampak benda tu real. Okey, nampak? Baru kita akan nampak benda ni macam real sedikit. Okey?
Okey, jadi tak? Jadi Alright. Okey. So settle step yang kedua. Kita dah flip kita punya kapal pada sebelah kiri. Okey. Step yang ketiga. Kalau kita main balik kita punya video ni, kalau awak perasan, nampak tak dia ada macam terlampau perbezaan sangat footage daripada video yang kapal ni dengan footage yang belakang ni. Okey. Obvious, terlampau obvious. Obvious yang pertama, belakang ni dia warna dia agak pudar warna putih dia. Tapi sini warna putih dia agak very bright. White bright lah. Maksudnya perfect. Perfect punya white. Okey. So apa kita nak buat? Kita kena adjust dia punya color. Okey. So return balik pada kita punya sebelah kiri ni tadi, yang effect control ni. Okey. Dekat bawah yang key color tu, yang kita lepas kita buat matte clean up tu, awak perasan tak ada satu option yang dipanggil sebagai color correction. Okey. Tekan pada color correction. Ini tak sama macam minggu lepas kita buat tau. Itu kita clean up footage. Ini kita nak clean up yang ni je. Kita nak bersihkan yang ni je dulu. Nanti baru kita buat yang color correction yang sebetulnya. Okey, ini kita nak clear ni. Okey. So bawah tu ada option color correction. Dia ada saturation, hue dan juga luminance. Okey. So dekat saturation tu dia setkan kepada 100. So apa you guys boleh buat? You guys boleh reducekan dia. Okay. Maybe for example 75. Okay. Bila 75 awak akan nampak dia punya color putih dia hampir sama macam color putih light tu. Okay. Dia agak pudar-pudar sikit. Okay. Dia punya tu. Alright. So barulah kita nampak dia sebenarnya kapal ni dia blend betul dengan kita punya footage yang belakang tu. Okay. So kalau you guys nak play around dengan hue pun boleh. Tapi hue ni dia akan create different color lah pada kita punya objek lah. Itu je lah. Okay, it's up to you guys nak adjust lah. Dengan luminance pun sama lah. Luminance ni adalah kadar kepekatan kita punya brightness. Okay. Kita punya lighting lah. Okay. Kadar kepekatan. Selalunya kalau macam for example, because of kita ada banyak sangat black area, so kita akan reduce lah supaya dia almost hampir semila macam color belakang tu lah. So jadi saya setkan kepada 80. Okay. Supaya orang tak nampak yang kapal saya ni macam kapal tipu lah. Alright. Walaupun tipu lah sebenarnya. Alright. Okay. Okay, jadi tak? Jadi Okay, ada siapa-siapa tak jadi? Ada siapa-siapa tak jadi? Semua boleh? Alright. Alright. Okay. So, kita dah nak hampir-hampir habis ni. Ada orang message. Oh, jadi. Okay, alright. Cantik. Okay. So, kalau kita tengok lagi sekali, okay. Kita punya kapal ni sebenarnya dia naik mendongak, betul? Okay, dia bukan ke depan sebenarnya, dia naik mendongak ke atas lah. Okay. So, apa kita nak buat sekarang ni, kita nak adjust kita punya kapal ni. Okay, kita nak adjust kita punya kapal supaya dia ikut line kita punya cahaya tu lah, line up cahaya tu. Okay. So, apa kita boleh buat dekat sini adalah, okay. So, awak pergi dekat atas ni kan ada satu perkataan ni nama dia motion. Okay. Dekat atas kali ni kita ada motion. Tekan pada motion tu, dia akan bagi tahu ada dua options tu, position dan juga scale. Okay, ada dua, position dan juga scale. Saya nak you guys klik pada you guys punya bawah ni. Sorry, ada position, scale, lepas tu bawah tu ada scale width, lepas tu ada rotation, anchor point, anti-flicker punya filter. Okay, so apa saya nak you guys buat ni, tekan pada rotation. Okay, rotation. Okay, kita nak rotate kapal terbang ni. Okay, nak rotate, kita nak turunkan kepala dia sikit. Okay. Okay, untuk turunkan kepala dia sikit, alright. Tekan pada rotation. Okay. Lepas tu awak akan nampak ada box berwarna biru dekat kita punya view tu. Viewing area tu ada box warna biru, betul? Ada kan? Ada kan? Okay.
So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak rotate. Okey, untuk rotate adalah kita letak kita punya mouse ni dekat hujung bucu ni. Okey. Bila letak sebenarnya kalau kita letak kat hujung-hujung ni dia tak boleh nak rotate sebab dia dah terkeluar daripada frame. So letak mouse pada hujung bucu frame ni, kecilkan sikit. Okey, sampai awak punya mouse ni bila kita letak tu dia ada anak panah kiri kanan tu. Ada anak panah kiri kanan tu. Ada tak? Okey. So once dah keluar anak panah kiri kanan, tak kisahlah daripada kiri, kanan, bawah ke, sebelah kiri pun boleh. So bila dah keluar tu, kita rotate sikit je supaya kapal tu dia kepala dia jadi macam ni. Okey. So bila kita play balik, awak tengok apa jadi. Kapal terbang tu seperti bergerak de ke depan. Nampak? Instead of tadi dia bergerak naik ke atas, sekarang ni kapal terbang tu bergerak ke depan. Okey? So once dia dah confirm bergerak ke depan, kita boleh besarkan semula kapal ni dan you guys boleh positionkan dia dekat mana you guys nak dia start lah. Okey? So saya positionkan dia betul-betul dekat tengah-tengah ni. Okey? So bila saya play saya punya video, nampak kapal terbang ni dia menuju betul-betul ikut laluan ni. Lepas tu datanglah dua kapal terbang alien dekat bawah tu. Sap. Okey? So katalah for example, okey. Ini dia punya preview dia lah. Nampak? Barulah kita nampak kapal ni adalah real. Okey? Alright. Okey, jadi ke tak jadi? Jadi Yang lain jadi? Jadi. Alright. Yang lain semua okey? Alright. Okay. Alright. Okay. So itulah dia sebenarnya cara untuk kita menggunakan green screen. Okay. So dia memang senang dan kita boleh buat adjustment dan sebagainya. Dan kat sinilah macam mana orang yang diorang dalam filem memanipulasikan penonton lah. Sebenarnya benda yang tak ada dia ada-adakan, benda yang ada ditambah baik jadi supaya menjadi lebih elok dan sebagainya, memudahkan kos dan sebagainya lah. Okay. Kalau macam for example, kalau kita tengok video-video yang seperti di outer space ni, secara logik, mana dia orang ada duit nak keluar pergi terbang kapal angkasa dekat atas tu semata-mata nak shoot filem, betul? So dia orang akan buat this kind of punya things lah. Okay, 3D dan sebagainya. Okay, satu lagi, one last step. One last step ini adalah extra lah. Okay. Bila kita ada function green screen tu, kita boleh multiply. Multiply maksudnya kita boleh tambah amount dekat kita punya screen. Daripada satu objek boleh jadi dua ataupun tiga. So since sekarang ni kita dah ada satu kapal yang telah kita adjust betul-betul, jadikan dia warna green, jadikan dia green screen ni, kita dah adjust betul. So apa saya nak guys buat adalah kita boleh multiple kan. Kita boleh tambah kapal ni supaya jadi macam banyak lah. Okay. So apa perlu buat adalah sekejap saya okay. Okay, apa perlu buat adalah sekarang ni pergi dekat kita punya layer yang kita punya kapal tadi tu. Okay, pergi layer kapal. Make sure awak select layer kapal tu. Lepas tu awak tekan alternate dekat keyboard, jangan lepas. Okay, klik pada layer kapal ni dulu. Okay, lepas tu pergi dekat keyboard awak, tekan alternate, jangan lepas. Lepas tu ambil mouse awak, drag video awak naik atas. Lepas tu awak lepas mouse awak. Nanti dia akan copy awak punya video awak tu. Itu kita panggil shortcut untuk copy. Okay. Jadi tak? Yang lain? Yang lain? Okay. So sekarang ni, okay, kalau semua jadi, sekarang ni sebenarnya dekat atas kita punya video ni dia ada dua kapal tau. So apa saya nak you guys buat, kapal yang atas kali ni, kita ada dua kapal, kapal pertama, kapal kedua. Kapal yang kedua ni, pergi balik dekat kita punya option sebelah kiri ni, yang motion tadi tu. Okay, yang ni. Cuba kecilkan dia punya size. Okay. Lepas tu tukarkan dia dekat kawasan lain. Okay.
Kecilkan dia punya saiz, tukarkan ke kawasan lain. So awak akan nampak ada 2 kapal. 2 kapal ataupun 3 kapal. Okey? Make sure pertindihan tu betul lah. Jangan pertindihan tu nampak macam fake. Okey? Alright? Okey? So you guys nak buat 3, 4, 5 kapal pun boleh, tak jadi masalah. Saya ambil yang ni, saya letak kat bawah ni. Saya buat lagi, saya letak dekat sorry. Saya buat lagi. Okey. Saya ubah dekat belakang ni pula, saya kecilkan sikit. Okey. So bila terbang, kita akan nampak sebenarnya ada 4 kapal sekarang tengah tuju lah. Okey. Alright. Okey. So itu cara dia sebenarnya lah kalau kita nak memanipulasikan video menggunakan green screen. Okey. Alright. Okey, ada siapa-siapa tak jadi? Ada siapa-siapa tak jadi? Semua boleh? Boleh. Alright. Okey, alhamdulillah. Okey, alright. Okey. Kita go for 5 minute breaks. Okey. Pergi toilet dulu. Lepas tu saya akan ajar satu lagi. Green screen punya effects. Okey, kita akan guna footage lain dulu. Okey? Boleh pergi break dulu. 5 minit je. Boleh? Guys. Okay, alright. Okay, ada. Okay. Kita continue Okay. So, sekarang ni, ambil yang awak punya green yang nombor 3. File green 3. File green 3 tu drag, letakkan di atas timeline awak yang nombor 1 tu lah. Okay, yang paling bawah sekali tu. Okay. Yang di mana green nombor 3 ni gambar kapal. Gambar kapal yang terdampar di lautan. Okay. Sorry. Silap. Silap. Bukan gambar kapal ni. Sorry. Okay. Kita ambil ini dulu. Sunset. Sorry. Kita ambil yang gambar sunset. Okay. Sunset ni ambil. Okay. Letak di bawah sekali. Okay. Yang dekat video 1. Okay. Ambil gambar sunset. Letak di bahagian bawah sekali. Okay. So ada gambar sunset. Lepas tu kita ambil yang green 3. Okay. Video green 3 letak di atas dia. Okay. Okay. Di atas dia. Okay. So video tu awak boleh potong lah. Pendekkan dia. Ikut sama duration dengan yang gambar sunset tu. Okay. So you boleh delete. Okay. Alright. Okay. So the process dia adalah sama juga seperti yang tadi. Okay. Kita pergi kat kita punya effects punya panel. Okay. Kita cari yang keying tu. Okay. Lepas tu cari ultra key. Ambil ultra key ni masukkan ke dalam gambar kapal kita tadi. Video kapal kita tadi. Okay. Lepas tu pergi dekat sebelah kiri kita tu. Cari yang key color tu. Ambil eyedropper tu. Keykan yang warna hijau tu. Hilangkan warna hijau tu. Okay. Sampai awak nampak yang sunset belakang tu lah. Okay. So yang sunset belakang tu. Alright. Okay. Bila kita dah nampak sunset belakang tu, kita pergi yang dekat kita punya feed ni. Check balik. Ada tak warna hijau extra-extra. Kalau tak ada, rasa okay. Dah boleh. You guys boleh teruslah. Kalau macam for example, kalau ada adjust tu, boleh adjust you guys punya hilangkan dia punya color tu lah. Okay. Soften dan juga choke tu. Hilangkan sikit. Okay. Settle dah tu, kembali ke semula kepada feed lah.
Okey. Cuba buat dulu yang gambar kapal ni. Jadi tak? Jadi guys, jadi alright. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi? Saya rasa semua jadi kan? Okey. So, bila dah jadi? Jadi Okey. Perasan tak belakang tu kita punya sunset tu dia kecil? Kan? Dia kecil kan? So kita kena besarkan kita punya sunset tu. Okey. So apa perlu buat? Pergi klik pada sunset. Okey. Once kita dah klik pada sunset tu, pergi kat sebelah kiri ni, sama juga proses dia tadi. Kita pergi dekat motion, kali ni kita ambil scale. Okey. Kita ambil scale. Klik pada scale. Nanti dia akan keluarlah yang ada dot-dot biru tu. So letak pada hujung, you besarkan awak punya gambar tu. Okey. Dan tolak dia naik ke atas. Okey. So secara tak logiknya, nampak dia memang dah ada air kat situ lah. Okey. So kita besarkan, bagi dia sama level. Macam for example macam ni. Bagi dia ada horizontal line sikit. Okey. So awak boleh besarkan lagi dia punya sizing dia supaya sampai dia naik warna hitam tu. Okey. Sampai dia jadi macam ni. Alright. So bila kita play balik kita punya video, kita akan nampak kita punya kapal ni sebenarnya berada dekat belakang tu adalah sunset lah. View sunset. Okey. Okey. Boleh? Jadi tak? Jadi. Alright. Okey. Cantik. Jadi. Alright. Off shadow. Okay. So you guys try to play around lah dengan color correction yang tadi yang dekat kita punya ultra key tu ada color correction. Boleh adjust dia punya saturation dengan dia punya hue tu Adjust sikit supaya dia tak lari jauh dengan warna kita punya background belakang tu. Okay. You boleh adjust lah supaya dia nampak real sikit. Okay. So nampak macam real sikit lah kapal tu. Selalunya bila matahari tu dia kena pada kapal ke apa benda, dia akan nampak ada reflection lah. Color dia almost akan jadi sama. So you guys boleh adjust. Cuma kali ni kapal ni kita tak boleh buat multiply. Kalau kita buat multiply nampak serius tak logik. Okay, dia ada certain thing kita boleh buat multiply. Ada certain thing kita tak boleh buat multiply. Sebab nanti nampak macam tak logik. Okay. So kalau kita tengokkan sekarang ni, okay, kita dah nampak lah dia punya logicness dia dekat sini sikit. Alright, okay. Kita dah nampak dia punya logicness dia dekat sini sikit. Okay.
Right. Okay. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi? Semua jadi boleh? Boleh guys? Alright. Alright. Okay. 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 Dah Okay. Sekarang ni saya nak ajar extra pula. Okay. Ini extra sikit lah. Okay. So, sekarang ni kalau perasan, once kita dah combinekan dua gambar ni okey, yang tadi mula-mula tadi kita letak video dengan video. Ini kita letak gambar dengan video. Dia sebenarnya boleh gambar dengan video. Sebenarnya banyak dalam kita punya filem tu sebenarnya kalau perasan sebenarnya semua tu adalah gambar. Diorang snap gambar dan diorang masukkan dalam video dan kita akan tengok sebenarnya ini sebenarnya video kita terasa benda tu macam video. Tak, tapi sebenarnya benda tu adalah gambar sahaja. Kalau tengok dalam cerita The Lord of the Ring banyak pakai gambar, Harry Potter banyak pakai gambar. Kebanyakan dus filem yang ada banyak menunjukkan scenery lah. Okey, gambar gunung, gambar bukit, dia tu semua adalah gambar. Sebab apa? Untuk menjimatkan kos. Kebanyakannya semua shoot dekat studio dan diorang hanya pergi hantar seorang fotografer untuk tangkap gambar dan gambar tu diorang akan replacekan dalam diorang punya filem lah. Okey, untuk jadikan tu. Okey. So, satu lagi extra saya nak ajar dengan awak. Okey, ingat tak minggu lepas yang kita buat color correction kan? Okey, sekarang ni color correction ni kita nak buat untuk kita punya video ni. Okey. So, minggu lepas masa kita buat color correction, kita hanya ada satu video sahaja dekat dalam satu timeline. Bila kita ada satu video dekat satu timeline, dia punya effects tu akan jatuh pada satu video. Tapi since sekarang ni kita ada dua video. Okey, video iaitu green 3 ni gambar kapal dan juga gambar sunset. So kita nak adjust color dia, kita nak apply supaya kedua-dua ni akan dapat the same color effects yang kita nak apply lah. Okey. So apa saya nak you guys buat adalah pergi dekat bahagian you guys punya sebelah kiri ni yang dekat kita punya apa? Kita punya media ni. Okey. Yang ada sunset, kita punya green lah, kita punya file tu lah. Okey. Kita punya file tu saya nak you guys right click. Okey, right click. Okey, lepas tu new items. Okey. Right click new items. Okey. Lepas right click new items, cuba cari adjustment layer. Okey. Cari adjustment layer. Okey. Klik pada adjustment layer tu. Okey, nanti dia akan keluar pop up yang ni. Okey. So yang ni you guys make sure dia sama dan tekan OK saja. Okey. Lepas tu nanti dekat atas you guys punya list tu akan ada keluar adjustment layer. Okey. Jadi tak? Yang menggunakan CI6 pun sama juga. Right click adjustment layer. Jadi tak? Jadi? Alright. Okay. So, sekarang ni apa saya nak you guys buat? Ambil adjustment layer ni. Okay. Klik pada adjustment layer yang kita dah create tadi. Ambil adjustment layer tu letak di atas. Okay. Di atas kapal kita tu. Okay. Letak di atas kapal. So jadi kita ada 3 layer lah. Okay. Atas sekali adalah adjustment layer. Kedua adalah kita punya kapal iaitu green tree. Okay. Dan yang ketiga bawah sekali tu kita ada sunset. Okay. Okay dah? Dah Alright. Okay. So once dah, okay, sekarang ni pergi yang dekat bahagian atas ni. Yang dekat atas ni yang kita ada learning, assembly, kita ada editing, color, audio, grafik dan sebagainya. Pergi klik pada color.
Okay, siapa yang menggunakan Adobe 18, 19, 20, you guys boleh klik pada color. Siapa yang menggunakan Adobe CX6, okay, yang menggunakan Adobe CX6, awak kena pergi dekat video effects, cari color correction. Okay, color correction dekat situ. Okay, yang macam saya bagi tahu lah, yang di mana you guys kena buat manually. Okay, you guys kena masukkan color balance dan sebagainya lah, equalizer dan sebagainya. Okay, right. Siapa yang menggunakan Adobe Premiere 18, 19, 20, CC20, saya nak you guys klik pada tab color. Okay, klik pada tab color. Nanti dia akan bawa kita yang, remember yang kita punya color correction minggu lepas tu, dekat kita punya Lumetri color tu. Okay, color correction. Okay, so kita punya yang untuk basic correction, make sure first kita klik pada adjustment layer tau, jangan klik pada layer biasa. Klik pada adjustment layer ni. Kenapa pada adjustment layer ni, bila kita kita buat adjustment pada adjustment layer ni, kita tukar, dia akan terus efek kepada kedua-dua footage lah, footage dan juga gambar. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita pergi dekat bahagian kreatif ni. Okay, remember tak yang saya bagi tahu minggu lepas yang ada lookup table tu, LUTs tu. Okay, so dekat LUTs ni you guys boleh pilih what kind of jenis LUTs yang you guys nak masuk, you guys nak implement. Okay, so you guys akan terus nampak that kind of punya effects. Dia akan terus adjust kedua-dua lah. Okay, so you guys boleh choose which one yang you guys rasa proper untuk you guys masukkan. Okay, dekat sini you guys boleh do some adjustment lah. Okay, you guys boleh pilih yang mana you guys nak. Okay, macam ni nampak. Instead of yang ni, yang biasa ni, saya tukar, bam, terus. Kita akan nampak sebenarnya kapal dengan background tu dia blend sekali. Nampak? Okay. Sebab kita dah bubuh, kita punya creative look dekat sini. So, you guys boleh pilih lah yang which one you guys rasa proper untuk you guys masukkan dalam you guys punya video you guys. Dia sama proses macam minggu lepas. Okay, kalau macam ni, for example, saya tukarkan kepada SL Gold Hit. So, kapal ni dia akan jadi gold, dia akan sama dengan color gold belakang tu. Okay. So, dia punya implementation dia dan dia punya color dia nampak lebih neutral lah. Okay. So, you guys ada bunch of color scheme yang you guys boleh pakai. Faded ke, you guys nak pakai. Selalu saya akan pakai ni. Sini Rec 709. Tapi ni terlampau harsh sangat dia punya gambar dia. Maybe sebab dia punya color lah. So, okay. Maybe saya nak come out dengan, tengok Mackinnon pun tak boleh. Maybe tadilah saya ambil yang tadi ni. Okay, yang this one. Okay. So, this one dia akan nampak terus effects dekat sini. Alright, okay. So sebenarnya sekarang ni kita apply effects, kita bukan apply effects pada video tau, tapi kita apply effects pada adjustment layer. Kalau you nak tahu sebelum dengan selepas, okay, you guys perasan tak dekat layer yang banyak-banyak ni ada gambar mata ni. Okay, so you guys boleh off gambar mata, you guys akan nampak dia punya effects dia jadi macam mana. Sebelum, selepas, sebelum, selepas, sebelum, selepas. So you guys boleh look through lah, nampak dia punya tu dekat mana. Dan setiap satu layer ni you guys boleh off toggle dia punya output lah. You guys nak on ke tak on. Kalau macam ni kapal saja. Okay. So you guys akan nampak lah dia punya layering dia macam mana. Cara dia orang buat apply effects dan tak apply effects. Okay. Apa bagusnya adjustment layer ni? Sebab dia adjust untuk semua track. Jadi awak tak payah nak buat satu per satu track. Dia akan apply terus the whole things. Okay. Cuma kalau ada benda-benda yang nak kita fine tune tu, kita boleh fine tune sikit lah. Untuk certain track tu lah kita boleh fine tune. Okay. Tapi overall adjustment adalah kita buat pada adjustment layer kita. Alright. Okay, semua boleh buat yang adjustment layer ni? Boleh. Alright. Okay. Itu dia tutorial macam mana untuk kita menggunakan green screen dalam kita punya Adobe Premiere Pro. So far ada soalan tak?
Tak ada saya rasa kalau semua orang boleh buat, saya rasa insya-Allah tak ada masalah sebab tutorial dia memang sangat-sangat senang, okey. Dan, tutorial yang sama ni, yang profesional ni, kalau you guys buka balik ke dalam you guys punya Adobe, sorry Adobe pula. Kalau you guys buka semula dalam you guys punya apa tu? Filmora, okey. Filmora Go tak ada, sorry, Filmora Go tak ada. Hanya ada Filmora. Filmora yang Pro punya version, you guys akan dapat yang green screen tu lah. Cuma yang green screen dia, kita tak adalah boleh buat yang adjustment yang macam saya bagi tahu tadi lah, yang ada banyak tu kan, dia tak boleh buat adjustment. Okey, dia hanya buat sikit-sikit. Alright, okey. So jadi kalau siapa yang plan you guys nak shoot green screen you guys, okay, you cari yang apa background yang berwarna hijau, okay, ataupun you guys pergi beli kain warna hijau, you shoot gambar you guys, lepas you guys tempel lah belakang tu dekat Korea ke, dekat Jepun ke, dekat Dubai ke, itu cara yang sebenarnya lah. Even though kalau wedding photographer pun diorang akan buat macam tu. Diorang shoot diorang punya apa pengantin dekat studio, lepas diorang tampal je gambar dekat dalam belakang tu lah. Okay, dia orang do sama. Dia sama konsep dia macam Photoshop. Tapi di dalam bentuk video. Alright, okay. So dalam Transformers, dalam kita punya filem-filem tu macam ni lah dia orang buat. Okay. Cuma kalau macam for example awak cakap nak complicated sikit je. So saya ada kat sini, saya nak je. Itu dia ada setengah yang boleh buat dalam Adobe Premiere. Ada setengah sampai one of the level tu you guys kena start menggunakan After Effects. So After Effects sebenarnya lebih power lah daripada Premiere Pro sebab Premiere Pro hanya sekadar untuk edit video. Okey, dan dia punya effect sikit-sikit je. Kalau After Effects tu sampai kita akan boleh buat tracking, kita boleh macam-macam lah sebenarnya kita boleh buat menggunakan After Effects. Okey? Right. Tapi After Effects saya tak ajar After Effects, minta maaf. Saya tak ajar After Effects. Bukan saya tak ajar sebab saya tak tahu. Saya tak ajar sebab ini bukan dalam silibus awak. After Effects adalah silibus selepas awak diploma. Bila awak masuk degree, baru dekat degree tu nanti dia akan ajar awak After Effects. Okay? Tapi siapa kalau yang teringin nak belajar After Effects tu, you guys boleh belajar After Effects. Kalau dulu masa saya belajar After Effects tu memang susah lah. Sebab of dual plugin dan sebagainya memang susah nak cari. Tapi sekarang ni disebabkan software dah update, dia orang dah buat lebih senang memudahkan orang dan specification untuk menggunakan After Effects tu pun dah jadi lebih senang dengan ada graphic card dan sebagainya. You guys boleh buat. Cuma saya beritahu After Effects memang akan banyak makan space awak punya hard disk dan juga dia akan banyak pakai RAM dan juga awak punya graphic card. Okay, make sure you guys ada proper dan juga a good graphic card untuk buat After Effects. Tapi once you guys dah terror buat After Effects, saya bagi tahu you guys, memang A lah. You boleh hilangkan laut, you guys boleh letak orang macam-macam sampai orang tak boleh declare, yang ni betul ke tipu? Yang ni betul ke tipu? Alright. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita punya After Effects pula. Itu adalah kelas untuk kita punya green screen.